Alhamdulillah, terima kasih para penonton yang masih terus kekal bersama kami di Assalamualaikum, jazakumullah khairan katsira. Dan pada anda yang baru saja menemani kami, ahlan wa sahlan marhaban bikum. Kita ada banyak lagi nak dibincangkan, tajuk yang menarik nak kita bincangkan dengan anda para penonton. Dan kita mulakan dahulu dengan perbincangan kita hari ini, iaitu Syarul sebutkan tadi, kempen kita mengumpulkan 2 juta untuk selamatkan Gaza, di mana keadaan terbaru yang saya dapat di sini adalah keperluan asas di sana termasuk bahan bakar petroleum tak lagi dibawa masuk, menyebabkan keadaan tak mampu nak bergerak. Kemudian penjana kuasa elektrik juga tak dapat berfungsi dan rakyat Gaza semakin sukar untuk keluar masuk sempadan Rafah. Itulah nak katakan mereka ni ataupun Israel Zionis ni kejamnya mereka, zalimnya mereka cuba membunuh rakyat Palestin ini secara perlahan-lahan kita sedikit demi sedikit, mula potong jana kuasa elektrik, kemudian petroleum, kemudian perubatan dan sebagainya. Jadi kita harapkan kita yang berada di Malaysia ini teruskan untuk membantu rakyat Palestin di Gaza, dan alhamdulillah terima kasih juga kepada Amang Palestin kita nak ucapkan tahniah kepada mereka kerana menganjurkan kempen 2 juta ringgit selamatkan Gaza. Jadi Irma, kita nak berbincang dengan lebih lanjut berkenaan dengan kempen yang sedang dijalankan ini bersama dengan kami pada hari ini para penonton yang berbahagia, Ustaz Awang Sufian Awang Piut, Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin Berhad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Irma. Alhamdulillah sihat. Bagaimana dengan Aman Palestin, okey semua? Alhamdulillah, Aman Palestin okey semuanya, dan kita harapkan maknanya apa yang kita laksanakan, apa yang kita buat untuk rakyat Palestin ini akan sentiasa mendapat sokongan rakyat Palestin. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan sebagai mukadimahlah perbincangan kita Ustaz, kita tahu bahawa kudeta Mesir telah merampas daripada Dr. Muhammad Morsi, pimpinan Ikhwanul Muslimin dan sebagainya, dan secara tidak langsung ia memberikan kesan kepada Gaza, pada Palestin sendiri. Jadi bagaimana Ustaz melihat kudeta yang dilakukan oleh pihak tentera itu memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada rakyat Palestin? Sebenarnya apa yang berlaku di Timur Tengah memang memberikan kesan yang amat besar kepada Gaza dan juga kepada Palestin secara keseluruhannya. Ianya seperti mana yang kita sebutkan, bukan semata-mata rampasan kuasa terhadap apa yang berlaku di Mesir ataupun apa yang berlaku di Syria, tetapi secara keseluruhannya memberikan impak yang lebih besar kepada rakyat Gaza. Sebenarnya sebelum ni Syria dan juga Mesir adalah merupakan penyokong kuat kepada Palestin. Betul. Tetapi apabila Mesir jatuh, apabila rakyatnya tidak dapat menyuarakan apa yang sebenarnya mereka boleh suarakan, bukan sekadar mereka kehilangan pemimpin yang mereka lantik sendiri, tetapi dari segi bantuan sepenuhnya kepada Gaza terus hilang daripada rakyat Mesir itu sendiri. Ini menyebabkan rakyat Gaza tertekan. Itu yang pertama. Yang keduanya dari segi sokongan keluar masuk rakyat Palestin keluar. Sebelum ni pergerakan keluar masuk daripada Gaza keluar, sama ada dari orang Palestin daripada luar ataupun orang Palestin daripada dalam boleh masuk dengan senang. Misi-misi kemanusiaan pun boleh masuk dengan senang. Sangat mudah. Tetapi apabila berlaku apa yang berlaku di Mesir sekarang ni, pergerakan rakyat Palestin pun amat payah untuk keluar masuk daripada Gaza. Apatah lagi misi-misi kemanusiaan. Sehingga sekarang masih tidak ada lagi bentuk-bentuk ataupun misi-misi kemanusiaan yang berjaya masuk ke dalam Gaza. Yang ketiganya tentang apa yang berlaku, terowong-terowong yang sebelum ini adalah merupakan punca utama kepada sumber kehidupan rakyat Gaza. Tetapi terowong-terowong yang menghubungkan Gaza dengan Mesir sekarang ini sepenuhnya tidak boleh berfungsi. Kita boleh katakan tidak ada satu pun terowong yang boleh berfungsi untuk membantu rakyat Gaza pada ketika ini. Menyebabkan rosak terus. Memang totally dia tutup dan rosak. Dan maknanya kerajaan Mesir, kerajaan As-Sisi, kita sebut As-Sisi sekarang, memang bekerja penuh dengan Israel untuk memastikan keseluruhan terowong ini langsung tidak berfungsi. Ini menyebabkan keadaan rakyat Gaza, keadaan mereka sekarang ni lebih teruk lagi daripada tahun 2006 ketika mana mula-mula Gaza dikenakan sekatan ekonomi. So maknanya kita sebut macam Syahrul sebut tadi, Gaza memang sedang diambang kematian. Sedang diambang maknanya kematian secara perlahan-lahan.
Kan? Itu menyebabkan maknanya bahan makanan tidak ada. Kita menganggarkan bahan makanan yang boleh bertahan di Gaza pada ketika ini boleh bertahan untuk selama sebulan sahaja lagi. Kemudian bekalan elektrik telah dimatikan sepenuhnya. Sebelum ni maknanya diberikan secara 12 jam. Kemudian 6 jam. Maknanya dibuat rotation lah daripada satu tempat ke satu tempat. Tapi sekarang ni 24 jam. Elektrik langsung tidak diberikan kepada Gaza, menyebabkan keseluruhan pergerakan kehidupan di Gaza terhenti. Apatah lagi kita nak sebut pasal hospital, apatah lagi kita sebut tentang sekolah-sekolah ataupun jabatan kerajaan. Jadi maknanya keadaan yang amat memilukan, terlalu amat sengsara bagi sebuah bangsa, kita sebut bangsa Palestin yang sekarang ini Gaza mempunyai lebih kurang 1.7 juta penduduk keseluruhannya, bukan setakat pimpinan, bukan setakat rakyat, tetapi malahan anak-anak, wanita, orang tua, kesemuanya berada dalam keadaan yang begitu sengsara. Kan? Jadi ini yang kita cuba nak ketengahkan melalui kempen yang kita buat, kempen yang kita laksanakan. Itu baru kita sebut tentang bekalan elektrik. Belum lagi kita sebut tentang bekalan petrol. Ya. Bekalan petrol juga dihentikan sepenuhnya. Kan? Sampai hujung minggu lepas ketika mana kami berhubung dengan pejabat kami di Gaza, maknanya hanya 20% kereta yang boleh bergerak di jalan-jalan raya di Gaza, dan sehingga hujung minggu lepas langsung tidak ada sebiji kereta pun yang boleh bergerak di Gaza disebabkan tidak adanya bekalan petrol. Jadi bagaimana mereka bergerak tu? Jadi memang pergerakan tak ada. Tak ada ketika pelajar-pelajar Palestin yang ingin pergi ke universiti, maknanya menunggu terlalu ramai di tepi-tepi jalan raya untuk mendapatkan kereta. Tetapi tidak ada satu kereta pun yang boleh membawa mereka untuk pergi ke universiti, untuk belajar. Ini semua untuk belajar saja. Rumah-rumah elektrik dah lah tak ada. Petrol pula, maknanya nak dapatkan petrol untuk menyalakan api pun tak ada juga. Akhir sekali dia orang guna bateri kereta. Bateri kereta tu boleh digunakan untuk menyalakan lampu, boleh digunakan untuk cas laptop. Itu saja. Kami berhubung dengan pejabat kami di Gaza pun, mereka terpaksa menggunakan bateri kereta untuk menghidupkan laptop untuk berhubung kami secara melalui internet. Jadi maknanya kita nak katakan keadaan tu terlalu teruk. Memang mereka mendapat bahan makanan ada, tapi bahan makanan terpaksa dibeli dengan harga yang terlalu mahal daripada Israel. Dan inilah sebenarnya tujuan Israel, mengadakan sekatan dan membuat konspirasi untuk menjatuhkan Mursi di Mesir, dan juga maknanya melakukan pembunuhan ke atas umat muslimin di Syria. Jadi sekarang ni selain daripada sekatan, orang kata bahan mentah seperti petrol semua, macam mana mereka nak teruskan kehidupan dari segi makanan tu sendiri? Adakah makanan satu dah terlalu mahal, kalau RM1 tak ada, jadi bagaimana mereka nak mencari makanan? Jadi maknanya dari segi bekalan makanan seperti mana yang saya sebutkan tadi, bekalan makanan untuk di Palestin ni memang dalam keadaan kritikal sekarang ni. Mereka sekarang ni mempunyai simpanan, mereka telah menggunakan simpanan bekalan makanan yang masih lagi berbaki di Gaza untuk meneruskan kehidupan. Kan? Jadi kita pun juga telah merancang satu plan bantuan kecemasan ke atas Gaza. Sebab sekarang ni maknanya bila-bila masa sahaja Israel akan menyerang Gaza. Kan? Baru semalam mereka mengingati peristiwa syahidnya Syed Ja'bar Al-Ja'bari yang telah dibunuh pada tahun lepas pada 14 hari bulan 11 tahun 2012. Dan maknanya Israel memang sedang menunggu-nunggu lagi sekarang ni untuk bila-bila masa saja melancarkan serangan ke atas Gaza setelah mereka telah mematikan segala punca-punca kehidupan. Maksudnya segala bekalan tak ada, elektrik tak ada. Cuba nak mematahkan semangat rakyat Gaza. Tapi alhamdulillah rakyat Gaza masih lagi kuat, jati diri mereka terlalu tinggilah. Jadi bekalan-bekalan makanan yang ada sekarang ni pun mereka gunakan simpanan-simpanan yang ada. Kan itu sebab maknanya kita pun berusaha untuk mendapatkan dengan cara macam mana pun, maknanya untuk kita membekalkan makanan kepada rakyat Gaza. Jadi itu yang berlaku di Gaza lah. Baik, Ustaz, berkenaan dengan kempen 2 juta ringgit selamatkan Gaza, adakah ia baru saja dilancarkan dan apa yang ingin ataupun objektif yang cuba digarapkan sepanjang kempen ini berjalan? Sebenarnya kempen ke atas Gaza ni memang telah lama berlalu. Sebab itulah tugas kami di Aman Palestin untuk sentiasa memberikan sumbangan yang berterusan daripada rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin yang berada di Gaza. Tetapi kempen selamatkan
Palestin, kempen selamatkan, kempen 2 juta selamatkan Gaza ini kita baru je lancarkan pada awal bulan 11 baru ni. Selepas Israel cuba menyerang Gaza melalui jalan terowong yang diorang dapati daripada Khan Yunis, yang menyebabkan 4 orang rakyat Palestin gugur syahid, dan kemudian mereka telah memutuskan bekalan-bekalan makanan itu, menyebabkan keperluan yang mendesak kepada rakyat Gaza untuk mendapatkan bahan makanan dan juga bahan-bahan bantuan. So jadi dari segi itu kita melancarkan kempen 2 juta ni untuk menyelamatkan keadaan yang benar-benar kritikal di Gaza sekarang ni. Kita meminta rakyat Malaysia untuk bersama-sama kami untuk melihat keadaan sebenar yang berlaku di Gaza. Memang kita nampak keadaan sengsara di Mesir, tapi kita lihat rakyatnya boleh hidup dengan baik, dan krisis yang berlaku di Mesir adalah krisis kepimpinan, dan apa yang berlaku di Syria juga adalah merupakan krisis kemanusiaan. Rakyat Syria maknanya hidup dalam keadaan sengsara, tapi dalam keadaan itu banyak lagi pertubuhan-pertubuhan dan masyarakat dunia boleh melihat apa yang berlaku di Syria. Ini berbeza dengan apa yang berlaku di Gaza. Maknanya pertubuhan antarabangsa tidak ada yang memberikan bantuan secara rasmi, tidak ada pertubuhan antarabangsa yang bercakap secara lantang apa yang berlaku, apa kesengsaraan rakyat Palestin di Gaza. Itu sebab kita kena tampil di kehadapan, kena memberitahu masyarakat dunia, kena memberitahu masyarakat Malaysia bahawasanya Gaza sekarang ni berada dalam, maksudnya konspirasi yang ingin mematikan dia orang, ingin membunuh mereka secara keseluruhan. Jadi sebab itu kita melancarkan kempen ni untuk, maknanya kita membantu apa yang kita mampu, untuk membantu, maknanya dari dalam jiwa kita sendiri, bahawasanya mereka ni adalah merupakan generasi yang berada di hadapan kita untuk mempertahankan tanah wakaf umat Islam, ataupun lebih besar lagi mempertahankan Masjidil Aqsa. Jadi orang ramai yang nak salurkan bantuan bagi menjayakan kempen 2 juta ni, adakah bantuan yang dikutip ni RM1 sahaja atau ada bentuk selain kita RM1? Sebenarnya amat mengalu-alukan sebarang bentuk bantuan untuk membantu rakyat Gaza, dan kita maknanya memang mengutamakan RM1 lah. Itu memang dasar yang kita ikuti sebelum ni, sebab ianya adalah merupakan perkara yang paling senang. Sebab kita ingin menyatakan walaupun dalam keadaan macam ni, Aman Palestin masih lagi dapat menyalurkan duit ke Gaza dengan secara direct, sebab kita mempunyai pejabat kita di sana dan kita ada mempunyai nombor akaun di Gaza, dan kita baru sahaja mengantarkan sebanyak $100,000 ataupun maknanya lebih kurang dalam RM345,000 Malaysia sebagai bantuan kecemasan kepada rakyat Gaza sekarang ni. Jadi maknanya pada mana-mana rakyat Malaysia yang ingin memberikan bantuan, sama ada RM1 ataupun dalam keadaan barangan kan untuk dijual semula, atau nak bekerja sama dengan kita untuk melaksanakan program-program untuk memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia dan membantu rakyat Palestin, maknanya kita sangat mengalu-alukan. Subhanallah. Dan sampai bila kempen ini akan dilancarkan? Sebenarnya Aman Palestin untuk isu Palestin ini dia akan berterusan, tetapi kempen ni kita letakkan target sehingga akhir bulan 12 untuk kita kumpulkan sebanyak 2 juta untuk kita salurkan bantuan kecemasan kepada rakyat Gaza di Palestin. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Awang Sufian Awang Piut, Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin Berhad, dan semoga Ustaz kami di TV Al-Hijrah sentiasa mendoakan dan juga menyokong moga-moga segala usaha yang dijalankan oleh Aman Palestin dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kempen 2 juta selamatkan Gaza ini juga dapat mencapai matlamatnya insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sekarang tertera di kaca TV bagaimana anda boleh salurkan bantuan. Ada 2 akaun bank di situ, Maybank dan juga Bank Islam. Ataupun kalau mungkin terlepas, anda boleh semak semula di Facebook. Assalamualaikum. Okey. Baiklah para penonton, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kalau kita rasakan kita ini cukup keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayuh kita bantu rakyat-rakyat Palestin di Gaza insya-Allah, dan teruskan membantu, teruskan berdoa, Allahumma suril Islam wal muslimina fi Gaza Palestin insya-Allah. Baik, kita akan berehat seketika. Irma, kembali selepas ini bersama dengan Ustaz Izhar. Dah dapat dah topiknya, iaitu cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita berehat seketika dan ke mana-mana.